Okey, kita sambung soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan 2 garis lurus yang selari. Okey, di mana satu garis lurus tersebut inilah. Okey, ini garis pertama, ini garis yang kedua. Dia adalah selari. Okey, apabila ada perkataan selari, kamu kena ingat balik persamaan dia untuk garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Apabila disebut selari, maksudnya M ni untuk kedua garis tersebut adalah sama. Okey. M sama. M itu apa? M itu adalah kecerunan. Okey, M itu kecerunan lah. C itu apa? Pintasan Y. Okey, pintasan tu yang inilah contohnya yang terkena pada paksi Y. Okey, garis lurus yang menghubungkan rumah AD dan stesen bas adalah selari dengan paksi X. Okey, yang ini pula selari dengan paksi X dia cakap. Okey, tulis persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah AD dan taman permainan. Yang dia minta sekarang rumah AD yang ini, rumah AD dan taman permainan. Jadi dia selari dengan garisan yang sebelah sini. Okey, cikgu sudah cakap tadi selari bermaksud dia mempunyai kecerunan yang sama. Okey, sekarang dia bagi 2Y sama dengan negatif 4X tambah 16. Okey, sekarang kita nak cari kecerunan terlebih dahulu. Okey, jadi persamaan kita tadi Y sama dengan MX tambah C. Sekarang kita hanya ada Y sahaja di sebelah kiri. Kita nak Y saja berada sebelah kiri. Nombor 2 ni, nombor 2 ni kita tak nak. Jadi disebabkan kita tidak mahu itu nombor 2, kita bahagikan dia dengan 2. Okey, supaya kita boleh kasih potong dia. Kita potong dia, jadikan dia 1. Jadi tinggallah Y sahaja di sebelah kiri. Apabila di sebelah kiri bahagi 2, semua nombor di sebelah kanan pun kamu kena bahagi dengan 2. Okay, so sama dengan negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2X tambah 16 bahagi 2 dapat 8. Okay, so sekarang tengok dia punya persamaan ni. Okay, sama sudah dengan yang ini. So, mana satu dia punya M? Okay, M dia adalah yang sebelah dengan X. So, inilah M dia. So, M sama dengan negatif 2. Okay, jadi untuk buat persamaan, Y sama dengan MX tambah C. M kamu sudah dapat negatif 2. Sebab garisan tersebut selari. Selari M sama, kecerunan dia sama. Okey, so sekarang kita nak pintasan Y lagi. Okey, pintasan Y ni C lah. Kita tidak tahu dia berapa. Jadi disebabkan kita tidak tahu dia berapa, kamu ambil dia punya titik. Okey, ambil dia punya titik iaitu negatif 45 ni, kamu masukkan dalam persamaan. Okey, so sekarang kita ada X dia, ini X. 4, 5 ni adalah dia punya Y. Kamu kasih masuk dalam persamaan. Okay, so ini 5 sama dengan negatif 2. X kita adalah negatif 4. Letak dalam kurungan sebab dia ada tanda negatif. Tambah C. Okay, selesaikan dulu. Dapat negatif. Okay, tekan kalkulator negatif 2 darab negatif 4 dapat 8. Okay, sekarang kita nak C sahaja. Kita tidak mahu 8. Okey, jadi kalau kita tidak mahu 8, pindahkan dia ke sebelah. Okey, pindahkan dia ke sebelah, dia akan jadi tolak. So, 5 tolak 8 sama dengan C. Okey, so dapat negatif 3. So, C adalah negatif 3. Boleh sudah masukkan dalam C di sini. Di jawapannya akan jadi Y sama dengan negatif 2X. Okay, C negatif 3. Kasih masuk negatif 3. So, inilah dia punya jawapan. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua B. Dia minta
cari nilai K. Okey, ini nilai K berapa? Okey, titik tersebut berada pada paksi X. Okey, paksi X dia, sebab tu X dia kosong. Sebab dia berada di paksi X. Okey, jadi terbalik pula. Dia berada di paksi X, jadi kita nak cari K lah. Okey, dan tiada pada paksi Y. Okey, paksi Y dia kosong. Ini kosong kan. Okey, jadi caranya adalah dengan mengganti nilai. Okey, ambil semula persamaan tadi. Okey, Y sama dengan negatif 2X tolak 3. Yang ini tadi. Okey, kamu gantikan sahaja Y tu sama dengan kosong. K tu X kan. K X, Y tu kosong. Gantikan Y tu dengan kosong. Okey, gantikan dia dengan kosong. Boleh selesaikanlah. Okey. Okey, pindahkan. Kita nak X berada sebelah kiri, pindah jadi tambah. So dia akan jadi positif 2X sama dengan negatif 3. Kita tidak mahu ini 2, kita mahu X sahaja. So kena bahagi dengan 2 lah supaya kita boleh potong. Kalau sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan pun bahagi 2. So dapatlah dia punya X sama dengan negatif 3/2. Okey, dan X adalah K. Maka K sama dengan negatif 3/2. Okey, untuk soalan nombor 5. Okey, semua ayat-ayat yang dibagi ini hanya adalah untuk mengelirukan kamu sahajalah. Yang penting sekarang dia suruh kamu selesaikan persamaan yang diberi, cari nilai X tu berapa. Okey, jadi kamu kena selesaikanlah. Okey, diberi 24 per X tolak 3 tambah 24 X tambah 3 sama dengan 6. Okey, caranya adalah dengan menggunakan darab silang sebab kita nak samakan dia penyebut. Kasih silang dia macam ni. So, kamu akan dapat 24 X tambah 3 tambah 24 X tolak 3. Okey, bawah dia kasih satu kalilah X tolak 3. X tambah 3. So, sama dengan 6. Okey, seterusnya buat macam biasalah darab masuk. 24 darab masuk dengan X akan dapat 24X. 24 darab dengan 3, tekan kalkulator. 24 darab 3, 72. Tambah 72. Okey, tambah 24X lagi di sini. Darab masuk. Okey, yang ini negatif, positif, hati-hati dia akan dapat negatif 72. Okey, bahagi. Yang ini pun sama, darab masuk dia, kasih kembang dia. Dapat X kuasa 2. Okey, positif 3X. 3 dengan X, negatif 3X. Negatif, positif akan dapat negatif 9 sama dengan 6. Okey, selesaikan. 72, yang ini 72 positif, ini 72 negatif. So, kita boleh kasih mati sebab dia dapat kosong. 24 tambah 24. Okey, akan dapat jawapan 48X. Okey, yang ini pun sama. Bahagian bawah ni negatif, positif. Jadi kosong dia terus. So, akan dapat X kuasa 2 tolak 9 sama dengan 6. Okey. Sekarang kamu pindahkan yang bahagian bawah ni ke sebelah kanan. Dia akan jadi darab. Macam ni. X kuasa 2 tolak 9. Okey, bila kamu sudah darab. Okey, dia akan jadi 48X sama dengan 6 darab X kuasa 2 jadi 6X kuasa 2. Positif, negatif, negatif 6 darab 9. 54. Okey. Seterusnya, kita jadikan dia persamaan sama dengan kosong. So, semua yang sebelah kanan ni kamu kasih pindah ke dia sebelah kiri. Okey, so 48
X. Okay, yang ini bila pindah dia positif sekarang, bila pindah dia akan jadi negatif X kuasa 2. Ini negatif, bila pindah dia akan jadi positif. Sama dengan kosong. Okay, susun semula ikut peraturan A, B, C. Okay, A kita yang ini yang ada kuasa 2. Tulis dia di depan lah, supaya kamu tidak keliru. B yang ada X. B yang ada X. A tu yang ada X kuasa 2. Tambah 48. X tambah 54. Sama dengan kosong. Sekarang kita nak faktorkan dia, nak dapatkan nilai X. Okay, jadi caranya adalah dengan menggunakan kalkulator. Okay, dengan menggunakan kalkulator, kamu pergi mod, kamu ambil yang persamaan. Okay, dia akan tanya nilai A berapa. Okay, nilai A kita sekarang adalah negatif 6. So, masukkan negatif 6, tekan sama dengan. Okay, B adalah 48. Masukkanlah 48, tekan sama dengan. C adalah 54. 54 tekan sama dengan. Okay, untuk tahu jawapan, tekan lagi sama dengan. Okay, dapat dia punya jawapan iaitu 9. Tulis X1 adalah 9. Okay, tekan lagi sama dengan, dia jadi X2 adalah negatif 1. Okay, ini adalah dia punya jawapan. Okay, tetapi untuk dapat lagi satu markah, kamu perlu masukkan dalam kurungan. Sebab di dalam kurungan ni kita ada satu markah di sini. Okay, kita ada satu markah untuk dapatkan di sini. Okay, caranya adalah kamu jadikan dia X. Okay, sekarang X ni adalah positif. Kan? Jadi kalau dia positif dalam kurungan dia akan jadi negatif. Okay, sama juga yang ini. Jawapannya negatif 1 sebabkan dia negatif dalam kurungan dia adalah positif. Okay. So, inilah dia punya jawapan. Okay, jawapan dia minta apakah kelajuan bot itu. Jadi kelajuan bot adalah 9. Okay, kita ambil yang positif. Yang negatif tu kita tidak ambil lah. So kamu kena cakap juga di sana. Okay, laju 9 batu per jam. Okay, tulis di mana-mana. Maka laju sama dengan 9 batu per jam. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 diberi 5143. Okey, dia minta apakah nilai P, apakah nilai Q. Jadi yang ini biasa kita selesaikan, kita masukkan dia dalam begini kan, dalam kotak. 5 1 4 3. Okay, so sekarang tengok dia sekarang. Semuanya adalah 7, 7, 7. Maksudnya ini adalah asas 7. Jadi kamu tahulah sudah sekarang P ini adalah asas 7. Okay, iaitu 7 mula dengan 70, 71, 72, 73. Okay, so sekarang kamu apa itu nilai Q dia minta. Nah, nilai Q. Nilai Q kamu ambil berdasarkan susunan nombor. Ini 5 dengan 5. 1 dengan 1. Jadi, Q kamu adalah 4. So, Q adalah 4. So, untuk jawapan A. Okay, untuk A. Kamu sudah dapat jawapan. P dia adalah 7. Sebab dia asas 7. Q adalah 4 sebab nombor yang ketiga dari sini. Ni nombor ketiga 4 lah. Q adalah 4. Okey. Yang ini. Okey, seterusnya B ungkapkan nombor itu sebagai satu nombor dalam asas 9. Okey, sekarang dari asas 7. Okey, daripada asas 7 kita tukarkan dulu kepada 10, baru tukarkan dia kepada 9. Okey, untuk tukar kepada 10 yang inilah. Okay, yang ini kamu ambil tekan kalkulator sahaja. Okay,
tukar balik mode kita sekarang matematik sahaja. Tekan kalkulator. Okey, yang pertama adalah 5 darab. Okey, yang pertama kita ada 5 darab 7 kuasa 3 ataupun yang inilah. Okey, 5 darab 7 kuasa 3. Okey, tambah dengan 1 darab 7 kuasa 2. Yang ini. 1 darab 7 kuasa 2. Okey, yang ini lagi. Okey, yang ini. 4 darab 7 kuasa 1. Okey, tambah 3 darab 7 kuasa 0. Okey, 7 kuasa 0 tu sama dengan 1 lah sebenarnya. Okey, tapi tidak dapat. Tekan saja. Tekan sama dengan. Kamu akan dapat 11795. Okey, untuk 1795 ni sudah dapat asas 10. Sekarang kita nak tukarkan dia kepada asas 9 yang ini. Okey, gunakan pendarapan berulang lah. Pembahagian berulang. 1795 bahagi 9 sebab dia nak asas 9. Okey, ambil kalkulator. 1795 bahagi 9. Okey, bahagi 9 kamu akan dapat 1.99.4 di kamu punya kalkulator. Kamu tekan shift, tekan SD. Okey, terus dapat dia punya jawapan iaitu 19949 kan, 4/9. So 199 ni kamu tuliskan di sini 199. 4 di bahagian atas ni adalah dia punya baki. Okey, 4. 9 ni dia punya asas lah. Okey, so 9. Asas 9. Okey, bahagi lagi. 199 bahagi 9 sama dengan tekan SD. Shift SD dapat 22. Okey, tekan 20, tulis 22. Baki dia 1. Okey, asas 9. Bahagi lagi 22. Okey, bahagi lagi 22 bahagi 9. Okey, shift SD. Okey, dapat 2. Baki dia adalah 4. Baki tu kamu tengok yang bahagian atas per tu. Okey, per 9 adalah asas. Okey, last sekali, boleh ke tidak 2 bahagi 9? Okey, yang ini 2 bahagi 9 ni. Yang ini kamu tidak payah tulis. 2 bahagi 9 tidak boleh kan, dapat 0 perpuluhan. Okey, tidak payah sudah tekan shift tu. Okey, terus kamu tulis di sana 0. Sebab dapat 0 perpuluhan. Okey, terus dapat 2 di sinilah. Letak semula nombor 2 di sana. So, jawapannya akan jadi. Okey, ambil dari bahagian bawah pergi atas. Seberapa jawapan dia adalah 2414 asas 9. So, inilah dia punya jawapan.